Waduhai, tonton dan perempuan, kamu rasa ahli politik sekarang cuba-cuba untuk kasih tolol-tolol kita? Kamu rasakah apa yang saya rasa sekarang? Saya rasa ahli-ahli politik sekarang semua bekerja sama untuk coba kasih tolol-tolol orang Sabah. Coba kasih palui-palui orang Sabah. Apa kamu ingat kami semua tolol kah? Ada juga yang bijak-bijak bahwa orang Sabah ini. Ada juga yang tidak muda-muda sejangan putar-putar belit. Apa tidaknya terbaru ini, coba kamu pikir, ini apa punya cerita orang mau buat ini? Putar alam apa yang orang mau coba-coba kasih buyuk orang Sabah ini? Bilang, Barisan Nasional tidak gabung dengan GRS. BN tidak bergabung dengan GRS. Hanya kerjasama mengurus negeri. Ini kata si Jafri. Coba kamu kasih terang sama saya apa maksud itu? Bung Mokhtar coba kasih terang itu bagus-bagus. Apa maksud BN tidak kerjasama dengan tidak gabung dengan GRS? Hanya kerjasama mengurus negeri. Itu nini saya pun tahu. Tidak payah kau cakap begitu. Nini saya pun tahu juga. Nini saya pun tahu juga kalau sekadar tidak bergabung. Betul. Tapi yang kami mau, GRS tidak bekerja sama langsung dengan mana-mana parti Malaya. Bukan kami bilang bergabung. Kau paham? Paham kah? Aduh, bukan kami bilang mau bergabung atau tidak bergabung. Yang kita mau, rakyat Sabah mau, sudah rakyat Sabah buktikan, kita jangan bekerja sama, bukan bergabung. Paham? Kami pun paham juga. Barisan Nasional tidak bergabung dengan GRS. Siapa bilang kamu bergabung? Kami paham itu. Paham. Tidak payah kasih terang-terang itu. Tidak payah kau coba kasih putar alam. Yang kami mau, tidak ada kerjasama, apalagi bergabung. Selepas kehadiran Datuk Jafri Arifin, selaku wakil BN dalam Kabinet Negeri Sabah, akhirnya dia buka mulut. Ya, dia bilang, dalam kenyataan dia, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi Anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Daripada Adun Sukau ini, yang juga setiausaha UMNO Sabah ini kata, patutlah setiausaha, memang pandai lah dia putar alam. Dia kata kerjasama disertai BN
Itu bukan bermakna ia bergabung dengan parti lain termasuk JRS. Aina, kau sudah kena terima oleh JRS, kau cakap lagi begitu, apa punya lah. Apa punya lah. Jadi nanti kalau dia tidak bergabung dengan JRS, dia hanya bekerja sama, dia duduk di mana? Di pembangkang atau di kerajaan? Coba terang. Kalau dia di kerajaan sama-sama dengan JRS, maksudnya dia memang bersama dengan JRS, cuma memang tidak bergabung lah. Kami paham juga bah tidak bergabung. Tak payah kau kasih terang. Yang kami tahu bekerja sama. Itu yang rakyat Sabah tidak mau. Bukan saja tidak bergabung, tapi jangan juga ada kerjasama. Betulkah tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kerjasama ini dia kata berlaku bukan bermakna BN bergabung dengan mana-mana parti lain, termasuk JRS. Ia adalah kerjasama dan tanggung jawab mengurus negeri Sabah secara bersama. Saya tahulah itu, kami tahu itu, kami tahu. Kami tahu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu. APKO pun tidak bergabung, dia bekerja sama. Bebas bergabung kah? Tidak, dia tidak bergabung, dia bekerja sama. Akhirnya bila sudah bekerja sama, apa yang kita cakap? Gabungan dalam kerajaan. Kita tidak cakap gabungan tapi tidak kerjasama tapi tidak gabung dengan kerajaan. Bolehkah kita cakap begitu? Coba bayangkan kalau kita cakap, oh mereka adalah kerjasama dengan kerajaan tapi tidak gabung dengan kerajaan. Macam mana tu? Coba kan? Memanglah dia tidak gabung tapi dia kerjasama. Pelik bin ajaib. Paling pelik, paling bikin bingung kepala otak. Di mana dia mau duduk nanti? Nah, di mana dia mau duduk nanti? Wah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita orang-orang Sabah, kita jadi makin bijak, makin pandai. Kita makin berani untuk tolak yang tidak betul. Kalau dorang buyuk kita, dorang kasih scam kita, tunggu 2030 kita scam dorang balik. Kita scam dorang balik. Dia kata ini bukan soal kuasa. Jadi soal apa? Dia kata ini bukan soal kuasa, ini soal kelangsungan negeri. Saya pikir begini, ini memang soal kuasa dan ini tentang kelangsungan UMNO di negeri Sabah. Sepatutnya begitulah kan. Oke, jadi BN memilih untuk menjadi sebahagian daripada solusi, bukan punca masalah. Encik Datuk Jafri, dengar baik-baik. Sebelum BN masuk di dalam JRS punya gabungan untuk membentuk kerajaan pun sudah cukup numbur. Tidak payah BN masuk pun sudah cukup numbur. Jadi apa solusi yang kamu buat ini? Solusi apa yang kamu maksudkan? Tidak ada solusi di sini pun, tiada. Tidak perlu pun apa-apa solusi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sudah ada penyelesaian. Cuma bila dorang masuk menjadi lebih masalah. Bukan solusi, menjadi lebih masalah. Bila BN masuk JRS, kerjasama dengan JRS, lebih masalah. Masalah jadi lebih besar, bukan lebih kecil. Sekarang rakyat makin bingung, makin sakit hati. Bukan saja rakyat yang kena scam. Adun dari JRS sendiri pun kena scam. Aduh, seluruh Sabah kena scam. Kita tunggu nanti apa terjadi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.
Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Haji G makin terdesak. Memang sukar untuk dia, memang tiada harapan. Dan memang betul-betul Haji G tidak boleh tidur kali ini. Apa tidaknya, rupa-rupanya semua dia langgar. Semua dia tidak peduli. Semua dia tidak peduli. Orang dia punya adun sendiri tidak puas hati pun dia tidak peduli. Dia punya kawan-kawan cakap pun dia tidak peduli. Semua dia tidak peduli. Dia tetap juga radu saja. Bayangkan ini terbaru, rupa-rupanya pemuda dan wanita APKO. Pemuda dan wanita APKO gesah Haji G tolak Barisan Nasional. Ini terjadi sebelum Barisan Nasional masuk. Begini saja. Kalau betul-betul APKO tidak mau bersama dengan Barisan Nasional, keluar saja dari kerajaan. Keluar saja dari kerajaan. Kita tengok macam mana Haji J terkial-kial di sana. Okey. Jadi kalau APKO betul-betul tidak puas hati, kita tengok betulkah APKO berani. Tapi saya fikir APKO tetap betul-betul berani. Ini baru timbalan ketua menteri sedangkan dia jadi menteri penuh persekutuan pun dia sanggup untuk letak jawatan. Datuk Ewan Benedict sanggup dan tidak pun dia gentar untuk letak jawatan. Apakan pula kalau setakat begini jawatan. Habislah. Inilah yang saya salut dengan APKO. APKO betul-betul kasih bukti bahawa mereka ini tidak senang-senang kena buli, kena buyuk, kena kautim. Tidak senang-senang. APKO gesah. Haji G tolak Barisan Nasional. Tapi apa yang Haji G buat? Apa yang Haji G buat? Pemuda dan wanita Parti APKO memandang serius laporan mengenai usaha membawa Barisan Nasional BN menyertai Kabinet Kerajaan Negeri Sabah susulan pembentukan kerajaan selepas pilihan raya Sabah ke-17. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada Isnin, pemuda dan wanita APKO menegaskan bahawa perkembangan tersebut. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Perlu untuk diperhalusi dengan teliti demi memastikan kestabilan politik di Sabah terus terjamin. Jangan teliti saja. Jangan teliti saja. Kasih serius betul-betul. Ini bukan sekadar untuk mau diperhalusi. Ambil tindakan betul-betul. Kalau memang Haji G tidak pandai dengar cakap, nanti
dia pun tidak dengar cakap juga, susah nanti. Sebelum lebih susah, lebih baik angkat kaki cepat-cepat. Dalam kenyataan itu mereka berkata APCO berpandangan bahawa struktur kerjasama yang telah dipersetujui melibatkan GRS, 5 adun bebas dan PKDM. Lepas tu STAR pun sudah keluar, sudah umum keluar. Tapi satu dia punya adun tetap jadi pembantu menteri. Itu yang bikin bingung saya juga. Macam mana ni? Tidak sama dengan kerajaan tapi bikin bingung. Tiba-tiba sama juga. Gabungan ini bukan saja mencapai majoriti selesa, dia kata. Betul. Gabungan itu sudah ada majoriti, apalagi mau Barisan Nasional. Malah turut menggambarkan kehendak rakyat Sabah yang mahukan kesinambungan kestabilan politik. Kehendak rakyat Sabah memang semua rakyat Sabah sekarang ini mau tolak. Bukan semua juga lah. Ada juga yang pergi sokong Barisan Nasional sebab tu Barisan Nasional menang. Tapi majoriti rakyat Sabah, beratus ribu rakyat Sabah, hampir 600,000 pengundi di Sabah menolak semua parti-parti daripada Melaya. Lebih daripada 600,000. Maafkan saya. Kalau tambah warisan, GRS, APCO, STAR, KDM, kasih tambah. Bebas semua kasih tambah. Memang beratus ribu. Lebih daripada 400,000. Berapa ratus ribu? Sikit saja yang terima Barisan Nasional, Pakatan Harapan, DAP, PN, sikit saja. Jadi perubahan pendirian secara mendadak itu boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran. Bukan saja begitu tuan, kami malah rasa kena scam. Kami rasa kena scam. Jadi jangan hanya perhalus-perhalus, jangan hanya cakap omong kosong, betul-betul kasih bukti lah, kan barulah ngam. Okey. Sabah telah beberapa kali mengalami pergolakan politik melalui langkah Kinabalu akibat perubahan sokongan dan percaturan kuasa. Dan keadaan seperti ini sewajarnya dielakkan pada masa ini. Itulah yang Haji Ji perlu elak. Tapi tidak tahu kenapa dia terima juga. Sedangkan rakyat Sabah tidak mau. Okey, inilah masalah. Okey, inilah masalah. Kita tengok nanti apa terjadi kepada Haji Ji. Kerana dia tetap radu juga. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya Jeffrey Kitingan membuat satu-satunya keputusan yang terbaik setakat ini. Tadi saya buat satu video kata kerjasama dengan GRS. Tapi baru tadi saya terima satu lagi berita bahawa Jeffrey Kitingan mengatakan bahawa STAR tidak bersama dengan kerajaan kerana tegas di dalam keputusan untuk memastikan Sabah ditabir oleh parti lokal sahaja. Ini keputusan terbaik yang dibuat oleh STAR. Sebab nanti
pada pilihan raya 2030, rakyat akan ingat apa yang berlaku pada beberapa hari ini. Rakyat akan tahu mana parti yang tiba-tiba saja jadi berkawan lagi, menjilat-jilat. Mana parti yang betul-betul stand firm dengan dia punya manifesto, stand firm dengan dia punya perjuangan, bahwa dia tidak akan sama sekali berkompromi bersama dengan parti yang bukan lokal Sabah. Jadi ini pasti membuat turning point yang sangat besar untuk Star. Jadi at least tidaklah macam orang selama ini tuduh bahawa Star ni the king of katak lompat. Jadi ini terbukti bahawa ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Star tidak seperti yang digembar-gemburkan. Star adalah parti yang memang berpegang teguh kepada pendirian dia. Biarlah dia jadi pembangkang, tapi dia tidak mau jadi masuk di dalam JRS untuk mengelakkan daripada berkompromi. Okey, jadi ini satu. Star sudah umum. Adakah kita akan dengar lagi pengumuman seterusnya daripada parti-parti yang lain? Mungkin daripada KDM, mungkin daripada APCO juga, mungkin tidak lama lagi orang-orang bebas parti mungkin selepas ini calon-calon ataupun adun-adun bebas pula pun bakal akan menyertai perjuangan kekuatan stand firm dengan apa yang disebut ketika di dalam kempen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu siapa lagi, ada lagi kah? Sebab sekarang ini sedang tular di media sosial, berjalan seluruh dunia, bahawa kononnya ada perundingan sedang berlaku underground. Harap-harap tiada. Tahniah diucapkan kepada Star. Ini saya patut salut kepada Jeffrey Kitingan yang akhirnya menunjukkan bahawa dia betul-betul berpegang teguh kepada janji. Jadi selepas ini pada tahun 2030 kita tahu siapa yang mau diundi, kita tahu siapa yang betul-betul jujur, kita tahu siapa yang mau minta menang sejak waktu pilihan raya. Jadi kita tahu sudah, kan? Kita tahu sudah. Okey. Jadi selepas ini kita tengoklah masih lagi kah dihangatkan dengan hak-hak kita, masih lagi ke 40% kita digembar-gembur, atau tiba-tiba semua jadi senyap. Kenapa senyap? Lupa sudah kah? Jadi kita tunggu 2030 apa berlaku pada pilihan raya 2030. Okey, tinggalkan komen. Tahniah diucapkan kepada Star. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sudah cakap, saya sudah agak, belum apa-apa sudah diorang tunjuk tembirang, sudah tunjuk bahwa macam dia lah paling
paling kuat, paling padu, paling segala paling lah. Nah, ini berita. Ini gambar ini daripada Sabah Info. Tengok ah. Kau nampak tu? Kami kingmaker, bukan pengemis, kata pemimpin BN Sabah. Come on lah, yang kingmaker, aduh, bukan Barisan Nasional. Aku pun tak paham kenapa tiba-tiba Barisan Nasional ni kepala diorang masuk angin. Tiba-tibalah dia jadi kingmaker. Sejak bila Barisan Nasional jadi kingmaker? Sebelum Barisan Nasional masuk ke dalam JRS, sudah cukup pun majoriti muda. Sudah 39, 37. Ya cukup lah 30 lebih. Sudah cukup. Lebih daripada majoriti muda. Lebih dari 37. Sudah cukup. Tiba-tibalah ada muka semua YB Barisan Nasional yang menang di sana kan, 6 orang tuh. Wah, tiba-tiba bilang kami kingmaker. Please lah, sejak bila lah BN jadi kingmaker nih? Nggak ada lah. Sejak bila jadi kingmaker? Nampaknya Bung Mokhtar pun makin bingung sekarang mungkin. Dia makin tak paham mungkin sekarang dengan... Dulu kan dia pakar politik. Dia tahu siapa kingmaker. Tiba-tiba sekarang macam dia tidak paham pula apa itu kingmaker. Kingmaker itu yang kasih jadi kerajaan. Yang ada harga terus jadi kerajaan. Ini sejak bila lah BN jadi kingmaker ni. Tidak pernah jadi kingmaker BN ni. Tidak pernah. Sekarang tidak. Bukan. Yang jadi kingmaker APCO. Bebas. KDM. PH. Lagi Star. Itu semua jadi kingmaker. Itulah kingmaker. Yang BN ini, orang sudah sampai di KK, dia baru sampai di mana? Di Utama Rudu. Orang sudah sampai di KK, baru dia start kereta. Orang sudah angkat sumpah, masih lagi dia tidur di rumah. Sejak bila dia jadi kingmaker? Waktu Haji Ji angkat sumpah, BN ini belum lagi pun masuk dalam senarai kumpulan JRS yang jadi kerajaan. Tiba-tiba konon dia jadi kingmaker, bukan pengemis. Ini sangat ketara lah. Bagus orang cakap. Orang yang tidak cakap dia pengemis, dia cakap pula begitu. Siapa yang cakap dia orang pengemis? Nah sekarang macam dia mengaku pula dia pengemis. Bagus orang tidak cakap BN pengemis, karena dia cakap pula kami kingmaker bukan pengemis. Sejak bila kadang kamu kena cakap pengemis? Tak pernah. Yang kena cakap terdesak begitu. Tapi pengemis tak pernah. Tiba-tiba dia bilang kami kingmaker bukan pengemis. Jadi mengaku itu. Janganlah begitu. Barisan Nasional tidak pernah jadi kingmaker. Tidak pernah jadi kingmaker. Orang sudah angkat sumpah, sudah jadi ketua menteri, sudah ada kerajaan, cukup sudah. Baru dia masuk. Sudah mau buat menteri, baru dia masuk. Lepas tu dia cakap dia kingmaker. Come on lah. Nasihat saya lah kepada YB. Jangan terlampau jangan terlampau tembirang. Nanti kamu punya kata-kata penyebab kepada perpecahan. Nanti kalau melebih-lebih kata, nanti itu akan menjadi kepada runtuhnya kerajaan kamu juga sekarang ini. Jadi lebih baik tenang saja, tidak payah cakap apa-apa, kasih keras sikit tuh kepala, tidak payah terlampau kuyak, Yang penting Barisan Nasional, bagi saya dia tidak pernah jadi kingmaker dalam pilihan raya kali ini, tidak pernah. Haji Ji sudah angkat sumpah, baru dia masuk ini. Sejak bila dia jadi ini? Kalau dia jadi kingmaker, dia akan jadikan seseorang itu ketua menteri. Seseorang ataupun satu parti itu, gabungan itu jadi kerajaan. Tapi Barisan Nasional tidak masuk di dalam JRS punya kerajaan campuran ini pun tetap juga sudah cukup. Jadi apa benda dia jadi kingmaker nih? Jadi harap-harap ini tidak benar. Kalau benar ini memang kena troll habis ini. Memang seluruh
semua penganalisis politik, semua pemerhati politik, semua TikToker, semua YouTuber akan kasih troll ini habis-habisan. Harap-harap ini tidak betul lah. Tapi takkanlah pula Sabah Info pergi edit tu kata-kata kan. Takkan Sabah Info kasih edit kami kingmaker bukan pengemis, kata pemimpin BN Sabah. You are not kingmaker. Jangan perasan. Barisan Nasional kali ini bukan kingmaker. Mereka adalah kalah teruk. Mereka kalah teruk. Itu. Oke? Tuan-tuan dan puan-puannya dihormati sekalian. Janganlah kita sudah kena buyuk, sudah kena scam, lebih lagi kena scam. Cukup-cukup lah. Marilah kita simpan otak kita semula ke dalam kepala supaya kita tidak lebih kena scam terlebih-lebih lagi. Elakkan untuk di-scam lagi. Diteruskan kena scam. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Hello guys, selamat pagi. So saya kenalkan semua saya punya keperluan untuk berkempen untuk minyak rambut Gatsby, styling pomade, Stronghold, untuk perfume Sugar Bomb, Desire, dan juga untuk deodorant daripada Dashing Dio X. Jangan lupa beli di link yang saya berikan. Ada promosi sekarang. Bye.